ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pertama-tama sekali minta maaf malam ni sebab mohon baru beritahu suruh buat tadi lepas maghrib, so tak tahu nak buat apa. So salah aku juga. So cari-cari bahan, jumpalah buku ni, iaitu time sukan apa? Yes, sukan yang menjual. So dulu ni tak buka pun, buka sikit dah. So berhabuk, so hari ni baru apa, tengok tadi kan. So hari ni tajuk dia simple lah. Tajuk dia ni, pernahkah anda merasai manisnya iman? Pernah tak? Cuba tanya. Apa kriteria? Politik. Sama manis dengan baklava ke? Iman tu manis juga, bukan kurma je manis kan. Sabar. Manusia belum itu. Okay, hadis cakap pasal iman ni, hadis ni famous, mesti semua tahu kan. Okay, daripada ni, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma sawahuma wa an yuhibbul mar'a la yuhibbu illa Allah wa an yakrahu ay ya'uda fi kufri kama yakrahu ay yuqzafa fi nar illa lillah. So daripada Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang sesiapa memilikinya dia akan mendapat kemanisan iman. Pertama, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintai mengatasi selain keduanya. Yang kedua, hendaklah dia mencintai seorang kerana Allah. Dan yang ketiga, hendaklah dia benci untuk kembali kepada kekufuran seperti mana dia benci untuk dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini sangat besar nilainya, kata Imam Nawawi. Hadis ini sangat penting dan besar artinya. Ia mengandungi asas-asas agama dan dasar-dasarnya. Okay, untuk memahami hadis ni, Sabar, Pak. First time Miss Ram sabar. Ustaz, nak cakap sama boleh? Saya 2 minit. Boleh ni, boleh. Saya baca buku yang Kalau kau. Itu juga tahuan. awang Ya. Awang. First time juga. Saya Tengah semua. Pioli sabar. Ya, dia bagi tadi dah. Malu pula cik. 2 minit. Mari sini. Asli tu. Okay. Dia nak ke situ. Okay, bahagian pertama. Okay, hadis ni, okay, first part hadis ni, okay, first part, 3 perkara yang barang siapa terdapat ketiga-tiganya perkara itu padanya, nescaya dia memperoleh kemanisan iman. Baginda menyebut bahawa iman itu ada kemanisannya. Kata Ibnu Hajar, baginda menyatakan demikian kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengibaratkan iman itu dengan pokok. Firman-Nya, firman Allah dalam surah Ibrahim ayat ke-24. Alam
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Firman yang maksud, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan tentang kalimah yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Kalimah yang baik dalam ayat tersebut bermaksud kalimah ikhlas atau kalimah tauhid. Pokok itu akarnya adalah iman dan dahan-dahannya ialah menurut perintah dan menjauhi larangannya. Daun-daunnya ialah amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang beriman. Buahnya pula adalah ketaatan, dan buah itu akan dirasai kemanisannya apabila ia masak ramu. So ni kemanisan iman ni bukan ini datang daripada Allah lah, macam daripada ayat ni boleh cakap pasal iman, kemanisan iman tu lah. Boleh faham kan? Bahasa Melayu pula. Dah Melayu dah tu. Melayu lah ni. Pasal kalimah yang baik di dalam ayat tersebut masuk kalimah ikhlas ataupun kalimah tauhid. Pokok itu akarnya adalah iman. Pokok itu akarnya iman. Dan dahan-dahannya ialah menurut perintah dan menjauhi larangan. So boleh bayangkan kan, siapa jadi pokok ni. Daun-daunnya ialah amalan kebaikan yang dilakukan oleh yang beriman. Buahnya pula adalah ketaatan, dan buah itu akan dirasai kemanisannya apabila ia masak ramu. So bayangkanlah pokok tu kan, pas dia punya akar tu, sabarlah. Silakan saja. Tak apa, kita faham. Dia faham kan? So, Masih tengok sinetron. Siapa? jauh tu Indon. Sistem bapak. Nak makas. Oh, sinar lokas. Apa kan? Dia tak tu. So maksud iman tu macam pokok. Lepas tu dia punya akar tu akar tu iman. Lepas tu dahan-dahan ialah kita takwa. Kita takwa lah, kita macam buat yang Allah suruh dan jauhi apa yang Allah larang kan. Lepas tu daun amalan kebaikan. Amalan kebaikan yang kita buat. So macam kalau pengumpamanya, kalau daun tu lagi hijau kan, lagi bagus, lagi ya betul lah. Daun tu lagi hijau, lagi macam natural lah, maksudnya lagi subur lah kita punya ni amalan yang kita lakukan. Dan lepas tu ada buah. Buah ni yang paling Hasil lah buahnya. hasil lah. Sawak apa? Orang tak faham ah. Awak pula ikan siapa? So buah ni apa ni? Hasil. Hasil. So kalau kita tengok pokok tu kan, kalau pokok dia lawa mesti buah dia macam kau. Sedap lah, sedap. Saya tak elak lebih lah. Sedap. Tak elak lebih. Buah itu akan dirasai kemanisannya apabila ia masak ragu. So maksudnya lepas buat semua benda tu kan, kita buat dengan perfect, insya-Allah buah yang kita dituai tu akan manis. Manis. Dia kau iman lah manis. So itulah conclusion dia. So itu bagian pertama hadis. Yang ni bagian kedua hadis. Allah dan Rasulnya adalah lebih dia cintai daripada selainnya. Ungkapan ini bermaksud seseorang itu mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada apa yang lain dengan sepenuh hati dan jiwa. Nabi SAW bersabda maksudnya, cintailah Allah dengan sepenuh hatimu. Ya, tanda seorang itu mencintai Allah dan Rasulnya ialah mengikuti segala suruhan dan menjauhi segala larangan dan tidak melangkahi sempadan yang telah ditetapkannya. Maksudnya takwa lah. Semua itu dilakukan dengan jiwa yang tenang, hati yang redha dan perasaan yang puas. So, itulah. Maksudnya kita buat takwa ni. Takwa kita ni kita macam
kena ikhlas lah macam dia dapat macam bukan tak ada paksaan ni, macam ikhlas lah, ikhlas macam kita buat tu suka lah, best macam tu. So walau bagaimanapun cinta kepada Allah dan Rasulnya mestilah cinta yang melebihi daripada selain keduanya. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menceritakan bahawa beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah lebih saya cintai daripada segala sesuatu kecuali diri saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya, demi Tuhan yang jiwaku di tangannya, tidak sempurna imanmu sehingga engkau mencintaiku lebih daripada engkau mencintai dirimu. Lantas Umar pun berkata, sesungguhnya sekarang demi Allah engkau lebih saya cintai dari diri saya. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sekarang wahai Umar. Hadis riwayat Bukhari. Ibn Taimiyah berkata, kebanyakan manusia mendakwa bahawa dia mencintai Rasulullah lebih daripada yang lain, maka dakwaan itu mesti dibuktikan dengan amal dan menjadi pengikutnya yang setia. Jika tidak, maka dakwaan itu adalah dusta semata. So kita boleh cakap lah time Maulid Rasul kan, cinta Rasul kan ramai, bukan dia macam berarak kan. Tapi mungkin ada barak sampai contoh waktu zuhur kan, mungkin ada yang terlajak biasa kan. Sebab kadang-kadang benda tu lebih kepada program macam kalau ada orang buat kan semua. So macam solat tinggal, macam lepas tu mungkin ada yang aurat tidak dijaga. Kata cakap cinta Rasulullah tapi sunnah yang Rasulullah tak diabaikan, ditinggalkan. So macam kontradik lah benda tu. So dia kena selari. So masuk bahagian ketiga, dia mencintai seorang semata-mata kerana Allah. So benda ni, dia mencintai seorang semata-mata kerana Allah. So kalau kita faham macam mana? Mencintai seorang semata kerana Allah. Kalau dia cinta seorang perempuan tu macam mana? Bukan bini dia, dia cinta seorang perempuan. Berlandas ke agama. Aku tak tahu, sorry, aku tak tanya ni. Orang tanya lah. Sini yang dah tua semua. Domi. Betul, setuju. Orang tanya lah. Dapat. Macam mana? Cinta kerana Allah. Tak macam perempuan yang bukan ajnabi. Tu kena jaga batas-batas lah. So macam tu lah. Kahwin cepat. Mohon. Kalau tahan tu kahwin lah. Dan mau bila dah setuju. Setuju kan? Tu belakang dulu. Yang tak boleh kahwin je lah. Kena aku pula. Cinta tu maksud dia apa? Anda tak kahwin lagi? Apa maksud cinta pada perempuan? Maksudnya apa? Dia bukan pada perempuan saja tu. Tak, maksud kalau. Masalah kalau dia cinta tu maksud dia apa? Berkenal lah. Macam mana kalau sayang kat perempuan tu Contoh lah dia kata I love you lah macam tu. Itu. Tu apa? Dia sayang kat perempuan tu. Apa maksud suka kat perempuan kerana Allah? Perempuan yang bukan bini kita lah. Boleh dia cakap uhibuka ila Allah. Kepada perempuan. Kepada perempuan lah macam tu. Tahu. Prepare lah. Dia punya ayat Dia- tu orang gila. Tapi ada hadis Kalau yang simpan dalam hati tak salah. tengok hadis yang pertama. Ingat tu, Inna amal binniat kan. Inna amal binniat iman awal. Kawan kan macam tu. Sama kan? Okey, betul lagi tu. Kawan kan macam tu di dunia sibah. Kahwin. Berarti yang kiluha. Atau perempuan yang dia nak kahwin kan. Sediakan dapat benda tu. Itu maksudnya halawatul iman lah. Kerana Allah. Tapi dia yang kat sini dia tak semestinya suka pada perempuan. Ya. Tak Dia semua benda lah. Kalau kita suka kat perempuan tu, kita pun macam Ustaz Azhar cakap Gigi cakap ada kan, aku suka kat kau. Nak kahwin terus. Asal kau tu. Lepas tu kalau tak ada kahwin, rasa lah tu gua puasa itu satu benda kan. Nabi ajar kita.
Kalau tak boleh, kalau macam orang tu tak macam bukan, maksudnya kalau kita nak buat something yang tak boleh, yang mengikut Allah ni, tapi dia tak nak, itu yang apa yang John nak cerita dia kata. Sebab John dia macam dia suka kepada gerakan Islam kan. So dia kata kalau isteri aku ni dia tak suka kepada aku sebab dia menghalang aku kepada Allah, choice dia yang ada cerai lah. Sebab hidup dia hanya untuk Allah. Tu lah maksudnya. So yang paling atas dia Allah lah. Tapi kalau yang kawan kita suka cakap pasal cinta ni, kita perempuan kan. Tapi cinta pada orang macam dia ni ke kan. Ataupun siapa lah yang macam kita tak suka kan. Kita suka kat orang tu, tapi kita kawan dengan dia kan. So kita kawan dengan dia sebab kita suka dia mungkin sebab sifat dia apa semua kan. So kat situ lah kita dah tengok macam mana. Biasanya kalau budak perempuan selalu cakap kan, dia macam tak suka kat orang ni, tak suka kat orang ni kan. Jadi kalau orang lelaki pun ada juga kan, macam Mon kan mesti ramai yang tak suka. Bukan Mon ramai yang tak suka Mon, tapi Mon tak suka orang. Pandai politik Yang tu macam yang ramai yang ajak dalam Islam, dalam masyarakat dia panggil ni macam kita berlapang dada dengan dia kan. Salamatus sada. Kalau macam dia tak suka kat dia, tapi kita tahu kita dengan dia kerana Allah kan. So kita berlapang dada dengan dia lah. Kat situ lah kita kena macam mana ujian kat kita lah. So kira kita Kau tak sikit. suka dia ni kan. Kita tak suka perangai je lah. Kita tak suka perangai dia tapi kat dia kita suka. Satu lagi yang tu kak, kalau macam kita sama kawan, macam mana? Yang iman tak sempurna iman seorang tak masak. Yang kan? La yu'minu ahadukum kan, semua tu kan. Kalau kita tak sempurna seorang iman seorang tu, kalau dia tak mencintai sahabat dia, sebagaimana dia mencintai diri sendiri kan. Sama juga macam tu. Panjang jawapan tu. Panjang apa? Soalan tu macam mana? Itulah rasanya. Macam mana perempuan buka je Nabi, macam nak cinta dia kerana Allah. Tak ada je. Cerai ke Bukan bini kita, tapi itu kalau dah kahwin. Kalau dia tak nak kahwin tu, kahwin juga cepat lah. Kalau kita suka kat dia, kita jumpa dia, kita kahwin. Cakap kat dia, aku suka kau, aku nak kahwin kau. Kalau belum sampai masa lagi. Sampai masa lagi tak ada lah. Kita kena tahu diri kita lah kawan. Kalau perempuan tu kata, okay, jumpa orang apa? Jumpa orang apa lah? Jangan cakap kosong lah. Tak? Macam tu lah. Kalau bapak tak bagi kan, macam tu kita jumpa, dia tak boleh kan. Kita sama lagi telefon kan, contohnya telefon. Terus dia reject, kita jumpa dia. Reject tak? Kalau mana? Sabar lah pak, tak bagi. Jangan main dalam. Emosi emosi. Makin jauh dia pergi. Mon, zoom sikit, keluar mata tak? Lepas tu kena reject lah sekali. Kita hantar email pula. Kita hantar email. Kita tu climate tu jangan kau. Okay, nama tu. Boleh tak dia? Kau ingat siapa? Wah. Setuju dia. Nanti ada belum bulan. Dah lah tu. Dah, kita dah. Boleh bang kalau kau. Kau dah emosi lah. Ambil. Ya, okey. Ni bahagian ketiga. Dia mencintai seorang semata-mata kerana Allah. Ini merupakan ciri kedua yang harus dilakukan oleh Muslim untuk memperoleh kemanisan iman. Bagaimana mampu anda merasainya? Pertama, hubungan seorang Muslim dengan saudara Islamnya mestilah di atas landasan cinta kepada Allah. Tidak bertambah kerana perbuatan baik orang itu kepadanya dan tidak berkurang dengan sebab saudaranya itu bersikap dingin terhadapnya. Tidak bertambah, maksudnya ni hubungan seorang Muslim dengan saudara Muslimnya mestilah di atas landasan cinta kepada Allah. Tidak bertambah kerana perbuatan baik orang itu kepadanya dan tidak berkurang dengan sebab saudaranya itu bersikap dingin terhadapnya. Boleh faham kan? Yang kedua, masai cinta kerana Allah banyak kelebihan serta besar ganjarannya. Sabda Rasulullah SAW, maksudnya ni hadis famous juga 7 golongan yang akan dipayungi di bawah bayangan arsy Allah pada hari yang tiada bayangan naungan kecuali bayangan itu. Dia ada 7 kan. 7 golongan kan. So antaranya salah satu 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah, mereka bertemu dan berpisah semata-mata kerananya. So
di sini kita dapat fahami bahawa kasih sayang sama Muslim mestilah di atas dasar ketaatan kepada Allah. Kita mengasihi seorang itu kerana keislamannya dan membencinya kerana maksiat yang dilakukannya. So, itulah just seorang Islam mencintai kan. Macam setiap Muslim tu saudara, so macam lebih mencintai sama kan. Tapi kita benci dia sebab bukan sebab lain, sebab maksiat yang dilakukan. So kira, kalau kita tengok seorang tu, jangan kita label macam tak sangat dia ni. Macam tengok muka ni. So macam kita benci maksiat yang dilakukan tu, tapi still kita macam tegur sapa semua tu. Abu Idris Al-Khawlani menceritakan, aku masuki sebuah masjid di Damsyik. Di dalamnya aku melihat seorang pemuda yang sangat bercahaya, wajahnya dikelilingi orang ramai. Apabila mereka berselisih pendapat tentang suatu, mereka akan merujuk kepadanya dan dia akan beri pandangannya. Aku bertanya, siapakah pemuda itu? Mereka memberitahuku bahawa dia adalah Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Keesokannya aku bersegera datang ke masjid. Aku dapati dia telah mendahuluiku. Ketika aku sampai, dia sedang bersolat. Aku menunggu sehingga dia selesai solatnya. Kemudian aku datang menghadap wajahnya dan memberi salam. Kemudian aku berkata kepadanya, demi Allah, sesungguhnya aku cinta kepadamu kerana Allah. Dia bertanya, adakah betul kerana Allah? Aku menjawab, ya kerana Allah. Dia bertanya demikian sebanyak 3 kali dan aku menjawabnya sebanyak 3 kali juga. Maka dia memegang hujung kainku dan menarikku ke arahnya sambil berkata, bergembiralah. Sungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, wajiblah cintaku untuk orang yang berkasih sayang keranaku, orang yang duduk bersama keranaku, orang yang ziarah menziarahi keranaku, dan orang yang saling berkorban keranaku. Hadis riwayat Malik. So daripada hadis ni, tak tahulah apa ni, cakap daripada hadis ni kita tahulah macam Nabi dah cakap kan pasal wajib cintaku kepada orang yang berkasih sayang kerana aku. So kalau kita berkasih sayang ni maksudnya cinta Rasul cinta kita lah, macam tu. Okay, yang ke ni beritahu sahabatmu itu bahawa anda mencintainya kerana Allah. Karimah Al-Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, apabila seorang mencintai saudaranya, hendaklah dia memberitahunya bahawa dia mencintainya. So kalau kita sayang kawan-kawan dan cakaplah, hibbuka ilallah, hibbukum ilallah. So kena cakap lah, kadang-kadang kita malu kan. Bukan malu lah, macam ego sikit kan. Patut kan cakap dengan lelaki macam pelik kan. Kalau ni macam gay lah lebih kurang kan. Tapi sebenarnya benda tu bagus lah, bagus. Empat gol sih. Ya. Cakap apa? Tak. Ya, tengah fokus. Okay, yang keempat, tanda cinta dan benci kerana Allah ialah menunaikan hak dan kewajipan yang dituntut ke atas orang yang berkasih sayang kerana Allah. Tanda cinta dan benci kerana Allah ialah menunaikan hak dan kewajipan yang dituntut atas orang yang berkasih sayang kerana Allah. Di antaranya ialah menunaikan dan menyempurnakan hajat saudaranya. Apa maksud? Faham tak? Keinginan sahabat dia. Menunaikan tak, yang ni first, tanda cinta dan benci kerana Allah ialah menunaikan hak dan kewajipan
yang dituntut atas orang yang berkesayangkan Allah, di antaranya menaikkan dan menyempurnakan hajat saudaranya. Kau faham kan? Tolong sahabat, Tolong nasihat, ajak nasi datang jadi kaunselor. Kalau lapar, tolong Apa yang kita buat kalau kita suka orang tu? Apa yang kita buat kalau kita suka kat orang tu? Kalau kita suka kat orang tu, kita akan buat apa saja untuk the well-being of that person. Kita jaga dia, jaga hati kawan, jaga perhubungan kawan, tak ada main kosong-kosong, tak ada bahan-bahan. tak ada bahan-bahan, bersenda, merendahkan diri, merendahkan kawan, tak ada. Tikam daripada belakang, bukan. Kalau kita sayang kawan kita, macam tu. Yang kedua, tidak mendahkan keaiban dan saudara dan mengungkitnya. Sebagaimana kita tidak suka keaiban kita didedahkan, begitulah seharusnya kita menutup keaiban saudara kita dan mencari keuzuran di atas kesilapannya. So maksudnya kalau biasalah perempat ni kan, memang standard lah. Memang lelaki pun ada juga tapi kurang sikit. Standard kat Sabah tu. Tahu lah, kenal kan. So memang benda ni akan berlaku. Tapi kalau lelaki ni macam kurang sikit, perempuan ni lagi ekstrim sikit lah. So benda ni tidak bagus lah. Sebab bila kita buka macam aib kan. So kalau kita ada aib pun macam kita tak nak orang tahu kan benda tu. Ni macam hadis selalu yang makan daging, bukan daging, makan bangkai yang Gujarat. Gujarat 12. Yang tak punya janji. Ingat tu 9-12. tu lah. Yang gunjing. Kau cakap yang boleh Tawan ayat Al-Quran ya. So tawan ayat tu. Lepas tu yang ketiga, tiada perasaan dengki, ira hati dan tidak puas hati terhadap kelebihan dan nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita. Kadang-kadang kita tengok kawan kita ni, handsome, tough lah kan. Keding kan, sedih. Kadang-kadang ada yang gemuk sikit kan. Yang tak ni, yang tak. Ada yang buncit sikit kan. Tapi bajet tough lah kan. Dah masuk lah. Aku tahu saya bukan dia. Nasi lah. Jauh tadi. Bukan kau. Kalau kita pandai sikit kan, mungkin dia study sikit. Lepas tu dia dapat skor tinggi, kita study macam satu malam stay up study. Lepas tu makan pun lah sikit kan. Cukup makan kan, kena sedih lah kan. Lepas tu apa lagi? Mungkin pasal exam kan. Kalau mungkin kalau kita buat sekali, kita buat 2-3 kali. Padahal usaha kita lagi, kalau tengok mungkin lagi banyak tapi tak ada rezeki. So, tapi kita tak boleh ada ni, pasal dengki hati. Sebab itu nikmat tu Allah yang bagi. Allah yang bagi terhadap ni lah. Yang keempat, berdoa untuknya. Nabi SAW bersabda, berdoa untuknya. Nabi SAW pernah bersabda, An Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislih. Riwayat Muslim. Maksudnya doa seorang muslim itu
doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa pengetahuan saudaranya itu adalah mustajab. Di kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia berdoa untuk kebaikan saudaranya, malaikat itu akan berkata amin. Dan untukmu seperti itu juga. Semuanya baguslah sini kita ni apa? Mendoakan kawan ya. Sebab kalau kita doakan kawan tu, doa tu untuk kita juga kan. So macam kita doa kawan kita dapat result cemerlang dalam exam kan. So benda-benda tu balik kepada kita lah. So boleh diamalkan lah benda ni. Yang keempat, setia dan ikhlas. Dia tetap mengasihi saudaranya sepanjang hayat dan selepas kematiannya. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW memuliakan seorang tua sambil menjelaskan, sesungguhnya dia sering menziarahi kami semasa hajat Khadijah, dan sesungguhnya menjaga hubungan yang baik itu sebahagian daripada iman. So ya, macam setia dan ikhlas. Faham akan ayatnya? Senang. Boleh. Last sekali, segera memberikan salam ketika bertemu, bertanya khabar dan mengambil tahu hal keadaannya. Umar radhiyallahu anhu berkata, hendaklah kamu setia dengan sahabat yang jujur, sentiasalah berada di sisi mereka. Sungguhnya mereka adalah perhiasan ketika senang, bekalan ketika ditimpa ujian. Letakkanlah urusan saudaramu dengan sebaik-baiknya, dia akan sempurnakan hajat kamu daripadanya. Jauhilah musuhmu dan berhati-hati dengan kawanmu, kecuali kawan yang amanah. Kecuali kawan yang amanah, iaitu orang yang takut kepada Allah. Janganlah dampingi orang yang jahat, nanti kamu akan belajar kejahatan daripadanya. Janganlah hendakkan nasihat kamu kepadanya. Mintalah nasihat tentang urusanmu daripada orang yang takut kepada Allah SWT. So banyak nasihat lah daripada Sayyidina Umar. Yang last sekali, mintalah nasihat tentang urusanmu daripada orang yang takut kepada Allah. So macam kalau kita minta nasihat, pandangan apa, kita tengok kawan lah, kawan yang bertakwa, yang jenis yang sentiasa apa ni, yang takut kepada Allah, yang bertakwa lah. So kita sini ni lebih kepada pilih kawan lah, kawan. Kalau boleh jangan kawan dengan orang jahat je. Kalau kawan tu sekadar kawan, macam tak boleh jadi kamcing sangat kan. Sebab kadang-kadang benda ni berlaku kan. Tak ada, mungkin setiap kita ni ada kawan yang macam ni kan. So at some point kadang-kadang kita pun terbawa-bawa benda yang tak baik lah. Tak boleh cak orang. Tadi kau cak. Tak, bukan cop ni memang kau dah nampak dengan mata kan. Macam kalau kau kawan sangat ni, kau tahu kau akan rasa macam sampai tu kau akan terikut. Contoh dia apa? Tengok Blue kan contoh kan. Kawan supplier Blue kan. Kau tak nak kawan yang last-last kau akan terbawa-bawa. Last-last kau jadi supplier pula. Sudah soalan. Ni bukan based on experience lah. Tak ada. Laju tak balik. Dah tahu lah soalan tu. Boleh bakal kau. Boleh lah kalau kau. Masih sudah juga. Kau boleh tu. Boleh bakal. Boleh bakal kau. Boleh lah kelakar kau. Boleh. Boleh bakal kau. Betul-betul. Boleh bakal kau. Tongue twisted. Bar tu penegasan lah, penegasan. Boleh bakal kau. Boleh lah kalau kau. Kau boleh lah. Kau boleh lah. Boleh bakal. Cerita balik kan. Boleh belah kau. Wah, kamu. Kau tu je. Okay, last part. Dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Okay, ni boleh nampak kan, macam dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Mungkin dulu kita orang jahat kan, so macam kita jadi baik sekarang. So maknanya lepas tu macam nak cakap
macam nak dapat kemanisan iman ni, salah satu dia ialah dia benci kepada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. So boleh faham kan? So dalam ungkapan ni ada dua perkara yang penting. Yang pertama, siapa yang mengecapi kemanisan iman dan mengetahui bahawa kafir akan berada dalam neraka, mereka tidak akan benci kepada kekufuran, maka dia akan benci kepada kekufuran dan tidak mahu masuk dalam neraka. So bila kita dapat kadang kita tahu kan iman manis ke tak, mungkin nak manis kan, boleh macam kira gula tu tak habis bancuh kan, buang. So macam on the way tu kita akan macam mana? Tengok orang ni tu. Siapa yang mencapai kemanisan iman, mengetahui bahawa orang kafir akan berada dalam neraka, maka dia akan benci kepada kekufuran kerana dia tidak mau masuk neraka. Yang kedua, seorang yang benci kepada kekufuran, dia juga akan benci orang-orang yang kufur. Seorang yang benci kekufuran, dia juga akan benci orang-orang yang kufur. Allah meminta kita mencintai Allah dan Rasulnya dan membenci kesyirikan serta kaum musyrikin. Allah juga melarang kita bermualat dengan mereka, iaitu menjadikan mereka teman setia. Mereka yang buat demikian diancam dengan kemurkaannya serta azab siksa di dalam neraka. Firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat. Sebahagian mereka menjadi teman rapat kepada sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. So boleh fahamkan yang ayat yang last kali ni, 4. Benci kepada benci itu kembali kepada kufran dan sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. So bolehlah kita ambil pengajaran daripada ni. Hadis tentang kemanisan iman ni. So bolehlah kita tepuk dada kan, tanya iman, manis ke tak kan? Mungkin ada yang manis sikit, manis banyak, ada yang mungkin masam kan, asin. So ni tulisan Ustazah Maznah Daud. So ni je lah yang boleh dikongsikan. Minta maaf lah kalau bahasa tak betul kan. Ada sabar sikit. Bapak ni tu. Kanu lah. Okay dah. So itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Next week insyaAllah panjang kot. Panjang dah beritahu lama tapi dia macam teragak nak buat ini. Tu yang tiba buat dengan galam